Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana setia menunggu untuk episod yang kedua, kisah Mak Esah. Jadi hari ini akak akan ceritakan episod yang kedua, apa yang berlaku kepada Mak Esah setelah Aidil membawa Ainun berubat dengan Hajah Aminah. Jadi korang kan dah dengar kisah episod pertama, Aidil ni bawa Ainun pergi berubat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Jadi selepas Ainun ni pergi berubat, maknanya dia berjanji dengan Mak Esah nak pergi tidur rumah mak ayah Aidil ni selama 3 hari je. Jadi dah habis selesai 3 hari tu, pada keesokan harinya selepas hari yang ketiga tu, Aidil pun bawalah Ainun ni balik ke rumah Mak Esah. Maknanya diorang balik waktu pagi, lebih kurang macam tu, bukanlah pagi lepas subuh, tapi waktu pagi. Jadi masa diorang menuju ke rumah Mak Esah ni, Ainun ni dia nampak rumah tu dari jarak yang agak dekat. Rumah masih tertutup rapat pintu dan tingkap. Jadi timbul rasa pelik dia selalunya. Nenek dia ni dah buka tingkap-tingkap, bilik, pintu semua kan. Jadinya Ainun bertanyalah kepada Aidil, "Bang, kenapa rumah macam sunyi je, macam pelik aja macam tu?" "Risaulah bang saya bang, entah nenek dah tahu kot," kata. Jadi Aidil ni cakap, takkanlah nenek dah tahu, kita husnuzon je lah, kita teruskan je, awak jangan risaulah ya. Macam tu. Jadi kenderaan mereka berhenti betul-betul depan rumah. Lepas tu Aidil dan Ainun ni menuju ke rumah dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan agar semuanya dalam keadaan yang baik. Jadi Ainun ni pun bagi salam, "Assalamualaikum nek, Assalamualaikum nek." Bagi salam berkali-kali. Nenek dia tak ada respon Tapi bila diorang tengok keadaan rumah ni, rasa macam nenek tak ada kat rumah pun. Ya, takkanlah nenek tinggalkan rumah ni, nenek nak ke mana? Nenek menoreh. Biasa kalau time-time macam ni nenek dah balik bang, kata Ainun. Jadi Aidil ni dia cuba nak buka pintu hadapan, manalah tahu pintu tak kunci. Tapi kan masa tu pintu rumah bahagian hadapan ni berkunci. Jadi Aidil pun bertanya-tanyalah kepada Ainun, "Pintu ni berkunci awak, macam mana kita nak buka pintu ni? Cuba awak bagi salam lagi, panggil nenek banyak-banyak kali." Jadi Ainun pun bagi salam lagi pada nenek dia, panggil nenek dia banyak kali. Nenek, Ainun balik ni nenek, Ainun balik ni, berkali-kali. Tetap tak ada respon daripada nenek dia, daripada Mak Esah ni. Jadi Ainun pun bagi tahu dekat Aidil, "Bang, saya rasa kan lebih baik awak pergi dekat tingkap dapur belakang. Tingkap tu dia punya kunci reput sikit. Kalau tak berkunci abang buka je. Kalau terkunci abang gedah je lah. Kata, buatlah macam mana pun biar terbuka tingkap."
Saya ni risaulah bang. Tiba-tiba pula rasa macam budak-budak pula. Yelah, awak jangan risau sangat. Awak duduk je kat sini diam-diam. Biar abang yang pergi bukakan tingkap belakang. Jadi Aidil pun pergilah ke belakang. Macam yang Aidil cakap, kalau tingkap tak berkunci boleh masuk, pintu belakang ke tak berkunci boleh masuk, tapi semuanya berkunci. Jadi Aidil pun dia menolak-nolak, macam cuba memaksa tingkap belakang untuk dibuka. Alhamdulillah terbuka tingkap belakang. Jadi Aidil pun panjat tingkap tu untuk masuk ke dalam rumah tu. Belum pun sempat Aidil nak masuk ke dalam rumah tu, Aidil terkejut. Sebab apa tahu? Tingkap yang dia cuba buka tu tingkap dapur. Dia tengok keadaan di dapur tu berselerak. Takkanlah Mak Esah ni orang kata mengamuk pula, macam pelik pula dalam hati dia kan. Jadi dia pun terus terjun. Maknanya masuk kat dapur tu. Dalam masa yang sama, dia ada dengar bunyi sesuatu dalam bilik air. Bilik air tu berdekatan dalam rumah lah, maksudnya berdekatan dengan dapur tu. Jadinya Aidil terdengar jelas bunyi sesuatu. Jadi Aidil ni sangkakan kucing. Yelah, dengan keadaan nasi yang berterabur, dengan keadaan ikan orang kata berkepah lah, orang kata kat dapur teruk sangat. Jadi Aidil pun capai satu penyapu. Kononnya nak perambat lah kucing tu. Jadi bila Aidil pergi tolak pintu bilik air, nak menolak orang kata nak perambat kucing tu, Aidil terkejut. Sebab yang dia nampak kat situ bukan kucing korang. Dia nampak orang kata lembaga perempuan tua yang dia nampak dalam mimpi dia sebelum ni. Yang dalam episod pertama akak dia cakap kan, dia selalu bermimpi. Itulah bendanya yang berada dalam bilik air tu dalam keadaan mencangkuk. Jadi Aidil pun melemparkan penyapu dia. Cepat-cepat dia bergegas pergi bukakan pintu untuk Ainun. Macam tu. Jadi Aidil pergi buka pintu Ainun. Dalam masa sama mulut dia berbunyi, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Apa tu dalam hati dia kan. Jadi dia buka pintu untuk Ainun. Ainun pelik tengok dia. Kenapa ni bang? Tercungak-cungak macam tu. Awak ni dah kenapa bang? Macam tu. Jadi Aidil ni bawa Ainun pergi ke dapur. Cuba tengok kat dapur tu. Cuba tengok kat bilik air tu. Macam tu. Ainun pun tengoklah dekat bilik air. Tapi sebelum sampai ke bilik air, Ainun mengucap panjang. Sebab dia tengok teruk sangat dapur dia. Apa dah jadi sebenarnya ni bang? Apa yang dah berlaku ni? Abang pun tak tahu. Kita kan sama-sama balik. Macam tu. Jadinya bila dia dah nampak keadaan dapur, maknanya bila Ainun dah nampak keadaan dapur macam tu teruk, Ainun timbul dalam fikiran dia, Nenek kat mana bang? Nenek kat mana? Manalah saya tahu nenek kat mana. Saya ni pun baru je masuk macam tu. Saya minta awak tengokkan dalam bilik air tu. Saya ada nampak nenek tua dalam bilik air tu. Cuba awak tengok. Jadi Ainun ni buka pintu bilik air tu. Tak ada apa pun. Abang ni mengarut lah siang-siang hari macam ni, tak ada apalah. Jadi Aidil pun dalam kebingungan. Tak apalah macam tu kan. Sementara tu Ainun dah kerisauan tau. Dia nak cari nenek. Bang, jomlah kita cari nenek bang. Jadi dalam fikiran diorang ni, mereka berdua ni, nenek mesti ada dalam bilik. Tapi kan nenek selalu kunci pintu bilik, kata Aidil. Jadi kita nak ke pintu bilik, alah abang terjah aja macam tak biasa. Tadi elok dia terjah tingkap macam tu, kata dengan Ainun. Jadi bila pergi ke bilik, Aidil cuba nak terjah, malah nak terus buka kan. Sebab dah tahu nenek ni memang kebiasaan dia memang kunci pintu bilik. Belum pun Aidil nak terjah, Aidil tolak je dengan tangan. Terbuka sendiri pintu bilik. Maksudnya senanglah nak buka pintu bilik tu. Selalunya bukan ke nenek ni suka kunci pintu bilik. Elok senang je nak buka, kata dengan Aidil pada Ainun. Tak apalah bang, kita masuk dalam. Jadi bila Ainun dengan Aidil masuk dalam, terkejutnya diorang bila diorang tengok. Maknanya Aidil dengan Ainun ni tengok nenek dia berada di atas katil dalam masa yang sama tengah memerhatikan ke arah pintu, ke arah mereka. Mak Esah ni dia tak sedar ke cucu-cucu dia ni sedang menuju ke arah dia. Sebab dia tak ada respon. Maksudnya dia melihat dengan mata yang bulat, mata yang macam nak terbeliak, memandang ke arah pintu tanpa berkelip pun. Tak
tanpa rasa macam menyedari kehadiran cucu-cucu ni. Jadi Ainun ni dia pergi terpa ke arah nenek. Jadi dia memanggil-manggil, menggoncang-goncangkan tubuh nenek. Sementara mulut Mak Isah ni duk sebut benda yang sama. Kau jangan ganggu aku. Kau jangan ganggu aku. Aku kata kau jangan ganggu aku. Jadi Ainun ni sebelah dia pun dia tak sedar. Nenek kenapa nenek? Nenek kenapa nenek? Kau jangan ganggu aku lagi. Kau jangan ganggu aku. Ulang benda yang sama. Pergi kau. Pergi. Macam tu. Jadi Ainun ni minta dengan Aidil, abang pergi dekat dapur, abang ambilkan air. Ainun nak basahkan muka nenek ni. Nenek meracau ni bang. Jadi Aidil pun cepat-cepat pergi kat dapur. Dia dah lupa dah apa yang dia nampak kat dapur. Dia pergi dapatkan air, bawa kepada Ainun. Bila sampai air pada Ainun baca bismillah sebab dia nampak setiap kali Hajah Aminah tu nak rukiahkan air ke, dia akan baca bismillah. Jadi Ainun pun bacakan bismillah pada air tu, dan Ainun pun usapkan air tu pada wajah Mak Isah. Sementara tu Mak Isah macam terkejut tau, macam disedarkan oleh sesuatu bila dibasahkan dengan air tersebut. Padahal air baca bismillah je pun, tapi yelah sebab dia meracau kan. Jadi lepas tu Mak Isah terus memeluk Ainun. Kau tinggal nenek lama sangat, Ainun. Kau tinggal nenek lama sangat, katanya. Jadi Ainun cakap 3 hari je nenek. Ainun janji 3 hari, Ainun balik 3 hari. Mana ada kau tinggal nenek lama sangat. Kau lepas ni jangan tinggal nenek. Nenek tak nak duduk sorang-sorang rumah ni. Macam tu. Kenapa ni nenek? Cuba nenek cerita, nenek kenapa? Jadi Mak Isah ni pun dia bagi tahulah dekat Ainun. Ainun, nenek dah penat sangat nak melayan benda-benda macam ni. Nenek ni dah tua, nenek dah letih, Ainun. Sementara Mak Isah tu bercakap dalam keadaan tercungap-cungap. Mak Isah batuk-batuk tau. Dia mengalami batuk-batuk. Jadi bila Ainun tanya, nenek, kenapa dengan nenek ni? Nenek tak sihat ke? Macam tu kan. Jadi Mak Isah ni pun jawab, nenek tak tahulah apa yang menusuk dada nenek ni. Tiba-tiba je lah nenek tidur, nenek rasa macam dada nenek ni ditusuk dengan sesuatu. Macam tu. Jadi Ainun tak ada nak fikir apa-apa ke yang berlaku ke, berkait ke dengan lembaga yang ditusuk dengan bulu runcing sebelum ni. Itu Ainun tak ada, orang kata tak termasuk dalam fikiran Ainun. Jadi Ainun pun minta untuk nenek dibaringkan nenek, sebab masa dia bercakap dengan nenek, dia cuba nak orang kata dudukkan nenek dia. Jadi nenek, dia tengok keadaan nenek dia, dia cuba baringkan nenek dia. Sementara tu dia nak keluar daripada bilik tu, nenek memegang tangan dia. Macam tu, dia pegang tangan Ainun kuat-kuat. Ainun teman nenek boleh tak? Macam tu. Jadi Ainun ni dia memerhatikan ke wajah Aidil. Nak minta izin lah kan, walaupun nak temankan seorang nenek. Sementara tu Ainun nampak tau, Aidil ni dia memerhati je dalam bilik daripada tadi lagi. Daripada masa Ainun bercakap dengan nenek tu, Aidil tu sentiasa memerhatikan dalam bilik. Kenapa korang Aidil tu memerhati dalam bilik? Aidil sebenarnya dia ternampak sesuatu yang menyeramkan. Ada satu gumpalan rambut. Maksudnya rambut yang kalau dilepaskan, rambut tu terjuntai sehingga ke lantai. Punyalah panjang rambut tu. Rambut tu diisi dalam satu bekas tau. Di satu sudut diletakkan, di satu sudut di bahagian bilik Mak Isah ni. Sementara di kiri dan kanan rambut tu ada cucuk sanggul. Cuba korang bayang apa kaitan rambut panjang berjuntai dengan cucuk sanggul ni. Rasanya akak pun tak nak fikir lebih-lebih lah macam tu. Jadi akak teruskan dengan cerita tu, dengan cerita akak. Jadi Aidil ni dia mencuit-cuit kepada Ainun. Mencuit kepada Ainun macam ni. Dia bercakap dengan Ainun, apa kata kalau kita bawa nenek ni pergi tidur kat ruang tamu. Bila nenek ni tidur ruang tamu, abang boleh temankan Ainun, Ainun pun boleh temankan nenek. Kita tidur ramai-ramai kat ruang tamu. Kita semua tidur ruang tamu. Jadi susah senang kita sama-sama. Apa-apa berlaku kita tahu.
Jadi nenek ni dia dengar, tapi dia akur sebenarnya. Tapi sebelum nenek tu nak keluar ke ruang tamu, nenek tu cakap pesan dekat Ainun dengan Aidil supaya jangan sentuh apa-apa yang dalam bilik tu. Bukan sebab apa, kata nenek. Nenek takut kalau benda tu orang kata mengganggu korang berdua, macam tu. Jadinya mendengar kata nenek, Aidil pun mengangkat nenek bersama-sama dengan Ainul, bawalah neneknya pergi ke ruang tamu untuk sama-sama saling berteman di ruang tamu tu. Jadi masa diorang duduk kat ruang tamu, keadaan masa tu berangsur ke tengah hari. Jadi macam biasalah bila nenek duduk dekat ruang tamu ni, nenek tu dia dalam keadaan yang dah lemah. Sebab Ainun pelik tau. Ainun tengok pada bahagian ibu jari kaki nenek ni macam luka. Jadi Ainun nak bertanya kepada nenek, kenapa dengan ibu jari kaki nenek tu? Tapi tak tertanya, macam tu. Jadi sementara tu Aidil ni dia buat panggilan kepada pejabat dia. Dia mohon cuti, kira cuti sebab dalam situasi macam ni dia rasa lebih selamat kalau dia menemani Ainun seharian. Maksudnya dia kalau dia pergi kerja dia risau pula. Jadi dia pun dengan rela hati mohon cuti, dan alhamdulillah cuti dia diluluskan. Dan sejak bermula daripada tu dia menemani Mak Esah dan juga Ainun ni. Okey. Jadi masa berada di ruang tamu, Nenek Aisyah ni dia merintih. Merintih kepada Aidil dan Ainun. Jadi dia bersembang dengan Aidil dan Ainun. Dia cakap, dia kata, tiba-tiba je korang dia minta maaf dengan Aidil. Aidil, nenek minta maaf dengan kau, Aidil. Kalau selama hari ni nenek ni berkasar dengan kau, nenek selalu sangat buat muka dengan kau. Korang bayangkanlah, tiba-tiba karakter nenek tu berubah menjadi selembut tu. Jadi Aidil ni pun macam pelik lah. Lagipun masa tu Aidil cakap, Aidil tak rasa pun ada sesuatu yang orang kata menjadi dia susah hati. Sebab sebelum ni kalau dia berhadapan dengan nenek tu, dia akan rasa macam tak sedap rasa apa semua. Tapi kali ni dia rasa macam biasa. Jadi dia pun cakap tak apalah nenek, kata tak apa, tak kisah macam tu kan. Jadinya nenek ni pun cakap, sebenarnya macam ni nenek nak bagi tahu dengan korang berdua. Nenek ni memang dah buat benda yang salah. Nenek ni memang membela. Kalau korang nak tahu, nenek masa muda dulu ada ambil pendamping. Pendamping ni nenek dapat daripada mak nenek. Jadi nenek ambil pendamping ni, nenek gunakan pendamping ni bukan apa. Nenek tolong orang, berubat orang. Nenek ambil pendamping ni untuk jaga diri nenek. Jadi tak sangka pula si Ainun tinggal dengan nenek. Sejak daripada Ainun tinggal dengan nenek dah rasa sebenarnya nak tinggalkan benda-benda macam ni. Sebab nenek dah sayang sangat dengan Ainun. Nenek takut benda-benda macam ni akan merosakkan hidup Ainun, mengganggu hidup Ainun. Hanya nenek je yang faham apa yang akan dialami kalau kita berdamping dengan benda-benda macam ni. Jadi panjang lebar lah nenek bercerita. Nenek kalau boleh dah tak nak dah benda-benda macam ni. Mulalah keluar air mata. Nenek tu berbelas. Nenek tak nak nanti benda-benda macam ni mengganggu hidup Ainun. Aidil, nenek dah berterus terang macam ni. Nenek nak bertaubat. Nenek tak nak dah berdamping dengan benda macam ni. Nenek ulang sekali lagi. Aidil, ada tak kau kenal dengan siapa-siapa yang boleh tolong nenek? Tolong buangkan saka ni. Tolong bantu nenek, Aidil. Jadi Aidil ni dalam fikiran dia terkejut pun ada. Sebab dia sebenarnya tak berapa faham dengan situasi membela ni. Dia pernah dengar daripada Ainun. Tapi saka-saka semua ni dia mula berfikir yang jadi maknanya nenek ni memang betul lah ada saka. Betul lah kata mak dia, mak Aidil ni, nenek ni membela. Jadi benda tu disahkan oleh nenek sendiri. Jadi Aidil yang tergamam ni dia teringatkan seseorang. Sebab Hajah Aminah ada memesan pada Aidil, kalau kamu perlukan apa-apa, kamu datang jumpa Hajah. Macam tu. Jadi Aidil ni dia terfikirkan Hajah.
Jadi Aidil bagi tahu Ainun, apa kata kalau kita minta tolong dengan Hajah? Abang rasa Hajah mungkin boleh tolong nenek ni. Macam tu. Jadi Ainun pun cakap, yelah bang, Ainun rasa pun mungkin Hajah boleh tolong nenek, kata. Jadi semasa berbincang tu, jadi Ainun ni pun dia bagi tahu kat nenek, insya-Allah nenek, kami akan tolong nenek. Tapi kan kami hairan lah nenek, kenapa nenek tiba-tiba je nak berubah? Macam tu. Aidil ni beranikan diri tanya soalan macam tu. Sebenarnya macam ni Aidil. Nenek bagi tahu terus terang dengan kamu. Sejak kamu masuk dalam keluarga ni, kamu kahwin dengan Ainun, nenek rasa malu dengan diri nenek. Nenek rasa malu dengan kamu. Walaupun mulut nenek ni sentiasa dia nak cari gaduh dengan kamu, tapi kamu tetap beradab dengan nenek, tetap berbudi bahasa dengan nenek, tertib cara kamu dengan nenek. Nenek malu dengan cara didikan mak ayah kamu kepada kamu. Lagipun, sejak kamu masuk dalam keluarga ni, tinggal kat rumah ni, nenek selalu nampak kamu solat. Sampai waktu je kamu solat. Kamu selalu pergi ke surau, pergi ke masjid. Hari Jumaat kamu tak tinggal. Kamu ingat nenek tengok sesaja ke? Nenek timbul juga rasa bersalah dengan apa yang nenek buat. Walaupun nenek ni berdamping dengan benda-benda macam tu, timbul rasa dalam hati nenek ni berdosa. Kalau kamu nak tahu Aidil, masa Ainun budak-budak dulu, nenek pernah cuba untuk bertaubat tau. Bertaubat maknanya nenek tak nak benda-benda macam ni dah. Nenek dah tak nak lagi pikul benda-benda macam ni. Tapi apakan daya, nenek tak ada tempat untuk bersandar Aidil. Jadi nenek mula abaikan belaan nenek. Belaan nenek mengganggu. Kamu lupa ke Ainun? Mungkin masa tu kamu kecil, kamu memang tak ingat. Bila nenek tak bagi makan pada benda tu datang mengganggu. Bila benda tu mengganggu, nenek risaukan kamu. Jadi nenek teruskan juga. Tambahan pula ramai yang datang pada nenek minta tolong dengan nenek itu, minta tolong dengan nenek ini. Nenek tak sampai hati. Jadi nenek teruskan. Tapi kali ni nenek betul-betul nak berubah. Nenek betul-betul nak bertaubat. Nenek dah penat sangat. Dah tak nak menghadap benda-benda macam ni. Nenek dah rasa macam diri nenek ni dah tak larat dah. Jadi bila dengar nenek tu sungguh-sungguh nak berubah, nenek tu sungguh-sungguh nak bertaubat, jadi Aidil pun terus telefon mak ayah dia tau. Telefon mak ayah dia, bagi tahu pada mak ayah dia supaya mak Aidil ni minta tolong dengan Hajah Aminah ni untuk datang bantu Mak Isah ni. Keesokan harinya Hajah Aminah dibawa oleh mak ayah Aidil ni datang ke rumah Aidil ni. Macam tu. Jadi bila sampai ke rumah Aidil ni, Hajah Aminah bagi salam, masuk macam biasa ke dalam rumah kan. Jadinya Hajah Aminah pun bertegur lah kepada Mak Isah ni. Isah, aku ni Aminah ni. Macam tu. Jadi Mak Isah pun dia orang kata menerima sapaan tu. Ya Aminah, aku rasa aku kenal kamu Aminah. Macam tu kan. Jadi Hajah Aminah pun jawab benda yang sama. Siapalah yang tak kenal dengan kamu ni Isah. Aku pun memang kenal sangat dengan kamu. Jadi Mak Isah ni pun terus tak fikir panjang. Aminah, kau boleh tolong aku tak? Aku dah rasa sangat dah ni. Aku dah tak tahan dengan benda-benda macam ni. Kau boleh tolong aku tak? Tolong aku buang benda-benda macam ni. Tolong aku hapuskan. Kalau tak boleh hapuskan, kau tolonglah aku. Buat aku biar aku ni boleh menjauhkan diri dengan benda ni. Jadi dan Hajah Aminah ni dia bagi jawapan, InsyaAllah aku akan cuba bantu sedaya mana yang aku mampu. Jadi untuk permulaan pertama, untuk Nenek Esah ni, Hajah Aminah minta Nenek Esah untuk solat kembali. Maksudnya Mak Esah ni dia tak mengamalkan solat tau. Jadi Hajah Aminah ni minta Mak Esah ni supaya mulakan solat balik, mulakan ambil wuduk balik, apa semua, mula mengucap balik kalau boleh macam tu. Jadi kita mula macam daripada bawah balik. Jadi dengan basic yang memang Mak Esah bukan tak ada didikan agama tu, ada.
Jadi Mak Isah dengar cakap Hajah Aminah ni, Mak Isah pun mulalah minta agar Ainun bantu dia untuk ambil wuduk. Dia mulalah berwuduk bermula daripada saat dia berjumpa dengan Hajah Aminah ni. Jadi perubahan pada Mak Isah ni memberi satu tanda kegembiraan tau pada Ainun dan Aidil. Sementara tu sehinggalah korang dalam proses Mak Isah ni cuba untuk berubah macam tu, dalam proses Mak Isah ni ingin bertaubat macam tu, belaan Mak Isah ni semakin mengganas. Maksudnya belaan Mak Isah ini menuntut hak dia. Hak dia apa? Dia nak diberi makan. Macam biasa Mak Isah tak bagi makan dah dekat dia, Mak Isah dah tak layan dia. Dia tuntut apa yang dia perlukan. Jadi dia mula mengganggu kawasan rumah Mak Isah ni. Jadinya nak dijadikan ceritanya, satu hari tu semasa Aidil dengan Ainun ni nak pergi memasak dekat dapur, macam tu. Pada zaman tu, era tu, Ainun dengan Aidil, maksudnya Mak Isah ni dekat rumah dia, dia ada satu dapur minyak tanah tau. Akak pun tak boleh nak bayangkan, tapi memang dapur minyak tanah tu lah yang digunakan untuk memasak. Jadi sementara nak menunggu, orang kata, Mak Isah ni bakal atas, Ainun dengan Aidil ni pun sama-sama lah pergi memasak kat dapur. Maklumlah Aidil kan cuti, jadi apa lagi dia boleh buat? Temankan isteri dia, tolong isteri dia. Jadi dia orang pun masak kat dapur. Masa mereka masak dekat dapur, mereka ada dengar bunyi suara perempuan mengilai tau. Mengilai dekat pohon jejawi yang akak cerita sebelum ni. Jadi masa tu Aidil ni dia rasa macam, Awak ada dengar tak bunyi tu? Adalah bang, jelas betul bunyinya, kuat betul nilainya, macam tu. Jadi Ainun dengan Aidil ni dia dalam keadaan rasa seram sejuk macam tu. Jomlah kita naik ke atas lah, macam tu. Jadi masa Aidil ajak Ainun ni naik ke atas, sama-sama lah dia orang naik ke atas, pergi kat nenek dia. Nenek tanya, kamu berdua ni kenapa? Jadi dia, Ainun ni tak nak risaukan nenek dia. Tak ada apa nenek, tak ada apa, macam tu. Tapi kan masa tu Ainun ni bagi tahu kat Aidil, abang, kita ni dah terlupa nak tutup api kat bawah. Kan tak pasal-pasal rumah ni dah hangus. Macam tu. Ainun ni cakap macam tu pula, jomlah kita turun balik. Macam tu. Jadi Ainun dengan Aidil ni turun balik semula ke dapur tu, semata-mata nak tutupkan api minyak tanah, dapur minyak tanah tu. Jadi masa nak tutup dapur minyak tanah tu, tingkap dekat dapur tu terbuka katuk. Sementara tu Ainun dengan Aidil, dia nampak dengan jelas satu lembaga perempuan tua tu yang menakutkan tu, dengan rambut yang serba putih, berpakaian serba putih. Maknanya berdiri dekat betul-betul tingkap yang terbuka terkatuk tu. Allah, seram sejuk lah jadinya. Jadi mereka pun, Ainun dengan Aidil dah tutup api tu, terus pergi naik ke atas. Bila naik ke atas, barulah nenek tu tanya lagi, kamu berdua ni kenapa? Cuba cerita dekat nenek, macam tu. Jadi mereka pun ceritalah pada nenek apa yang mereka nampak. Nenek pun minta maaf dengan mereka, minta maaf, dah ulang minta maaf lah. Nenek rasa memang benda tu memang dah nak marah sangat. Orang kata dah menuntut sangat hak dia tu, macam tu kan. Tak apalah nenek baring lah kat sini. Nenek jangan risau, kami ada, insyaAllah kami akan jagakan nenek, macam tu kan. Pada malam tu korang, bukan sahaja Ainun dengan Aidil ni nampak lembaga tu tau, yang menakutkan tu. Malah Ainun dengan Aidil juga nampak malam tu, masa dia orang kat dapur tu tadi, lembaga tu seolah-olah macam menggoncang-goncangkan pokok jejawi. Korang bayangkanlah, pokok jejawi ni besar, tapi dia duduk kat bahagian atas. Maknanya dia menggoncang-goncangkan bahagian atas tu, macam mengamuk macam tu. Sampai kan daun-daun pokok jejawi tu, ranting-ranting tu, kedengaran orang kata jatuh di atas atap bahagian dapur tu tau. Macam tu sekali. Jadi untuk malam tu bukan gangguan macam tu je yang dialami oleh Ainun dengan Aidil. Masa Ainun dengan Aidil pergi jumpa dengan nenek dekat bahagian ruang tamu, bahagian nenek tengah tidur tu, tengah baring. Jadi Ainun dengan Aidil tiba-tiba rasa terkejut. Bukan Ainun dengan Aidil je,
Mak Isah sendiri pun rasa terkejut kerana ada bunyi dentuman kuat daripada atas atap bahagian dapur tu. Bam! Macam seolah-olah benda yang besar jatuh dekat atas bumbung tu. Tapi bumbung tu tak, orang kata, roboh pun. Jadinya tumpuan mereka bertiga ni tertumpu kepada bahagian dapur. Bila mereka ni pandang ke arah dapur, alangkah terkejutnya mereka bertiga bila mereka nampak lembaga perempuan tua tu merangkak daripada bahagian dapur. Sebab ruang tamu diorang kan, sebelum ni akak cerita, nak naik ke rumah 3 anak tangga, nak naik ke ruang tamu kena langkah lagi. Jadi nak ke dapur kena turun lah pula. Macam tu. Jadi korang bayangkanlah, lembaga tu merangkak daripada anak tangga kecil yang nak menurun ke dapur tu, merangkak naik dan merangkak ke lantai menuju ke arah Mak Esah. Kemudian lembaga tu dia memang nak tuju betul-betul kepada Mak Esah, tapi cuba untuk dihalang oleh Aidil. Masa Aidil cuba menghalang, lembaga tu memandang tepat pada Aidil dan Ainun. Masa tu Ainun pun pengsan, tak sedarkan diri kerana terlalu takut. Jadi Ainun masa tu tak sedarkan diri, pengsan. Di masa tu Aidil, dia masih lagi segar mata dia. Seolah-olah kata pencerita ni, badan Aidil ni macam dikunci, macam tak boleh nak buat apa. Sementara Aidil tak terfikir pun nak baca apa-apa, tak terlintas. Yang dia tahu, dia rasa meremang tau, tengok lembaga tu yang sedang merangkak. Kalau kita pun meremang kan. Jadi nenek tu mata dia dah terbeliak. Dia macam dah dapat rasa apa yang lembaga tu nak buat dekat dia. Jadi dia dah macam ketar-ketar macam tu tau. Sementara Aidil tak dapat nak membantu nenek tu, Mak Esah tu. Jadi Mak Esah pun nak terkumat kami, tak terkumat kami apa-apa pun. Jadi masa itulah lembaga tu pergi menyentuh, memegang ujung kaki Mak Esah tu dalam keadaan yang rakus tau. Pergi sementara menggigit ibu jari kaki Mak Esah. Cubalah korang bayangkan, sakit kena gigit nyamuk pun kita rasa geram nak kelempang. Ni kan pula Mak Esah tu. Rasanya kalau Aidil tu dapat tu, rasanya mau kalau Aidil tu beranilah mau makan kaki benda lah tu kan. Tapi kan Aidil ni, dia tak mampu nak buat apa-apa. Dia cuma keraskan diri dia kat situ je. Sampailah terdetik dalam fikiran dia untuk membaca ayat kursi. Macam tu. Bila dia mula terlintas, teringat nak baca ayat kursi, dia mengeluarkan perkataan untuk baca ayat kursi dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Disebut ayat kursi, dia baca ayat kursi. Masa tu lah benda tu dia macam mengundur tau. Masa tu dia melepaskan ibu jari kaki Mak Esah. Masa tu ibu jari kaki Mak Esah memang dah mengalir darah tau. Jadi benda tu mengundur diri macam tak tahan lah nak dengar ayat kursi tu kan. Aidil pun dia ingat nak baca tu je. Dia ingat baca ayat kursi tu je. Jadi dia ulang baca ayat kursi. Dia ulang baca ayat kursi. Sampailah benda tu orang kata terjah ke arah dinding, menembusi dinding, lari, menghilang macam tu. Jadinya bila Aidil dalam keadaan yang cemas macam tu, Aidil cuba untuk kejutkan Ainun. Awak bangunlah awak. Awak bangun lah macam tu. Cuba awak tengok nenek, bangunlah awak macam tu. Jadi Aidil pun tak tahulah nak buat apa lagi. Kebetulan kan ada air yang memang Mak Esah duk minum tu. Aidil hapai air tu. Aidil baca bismillah, dia lurutkan kepada muka bini isteri dia ni. Jadi isteri dia terbangun. Ainun terbangun lah kerana terkejut. Mana benda tu? Duk cari benda tu pula dah. Lepas tu Aidil cakap benda tu dah tak ada. Macam tu. Cuba awak tengok nenek awak. Nenek mana nenek? Jadi dia pun terpa ke arah nenek, tengok nenek dia. Sementara tu nenek dia dah meraung, kesakitan tau. Sakit bila ibu jari kaki dia digigit. Memang sakit. Dia meraung kesakitan sementara dia dalam keadaan ketakutan macam tu kan Mak Esah ni kan. Jadi Ainun ni pun memeluklah pada Mak Esah. Masa tu Mak Esah ni dia batuk dia tu kan. Sebelum ni batuk dia yang ringan-ringan. Jadi batuk dia semakin kuat. Kali ni batuk dia mengeluarkan darah yang berketul tau. Jadi Ainun ni terkejut. Ainun terkejut, tak tahu nak buat apa. Dia pun minta, "Bang, rasanya kita kena bawa nenek ni pergi hospital lah bang. Kita tak boleh biar nenek kat sini." Sementara tu korang,
Nenek bagi tahu dekat mereka. Tak payah. Aku tak nak ke hospital. Aku tak nak ke hospital. Tak payahlah. Aku dah tak perlu ke hospital lagi dah. Macam tu. Jadi Ainun ni pujuk juga nenek. Tak boleh lah nenek, dah keluar darah macam ni, dah batuk macam ni, kita pergi hospital nenek. Biar abang Aidil, Ainun teman nenek pergi hospital. Aku cakap tak payah. Dah tak payah. Aku tahu sakit aku ni apa. Engkau pergilah panggilkan Hajah Aminah. Kau panggilkanlah Hajah Aminah datang jumpa dengan nenek. Jadinya keadaan masa tu kan keadaan malam, nak atau tak, Aidil ni dia macam blur tau, macam blur, kebingungan apa semua. Jadi Ainun pun minta tolong dengan Aidil. Abang telefon lah mak abang, telefon mak beritahu nenek sakit macam tu. Jadi Aidil ni kebingungan nak telefon mak mana satu ni. Mak Aidil ke mak dekat Perak macam tu. Tiba pula si Aidil pula boleh buat blur macam tu. Abang telefon lah mak mana-mana pun, janji abang telefon. Macam tu. Jadi Aidil pun, maknanya kena telefon mak dengan ayah Aidil yang dekat ni lah. Dia Aidil telefon lah mak ayah dia yang dekat tu datang segera ke rumah tu. Jadi sementara tu nunggu tu, Aidil pun orang kata baca Al-Fatihah, baca 3 kul yang mudah diingat tu semua. Jadi sampailah mak ayah Aidil ke rumah tu untuk bantu mereka. Masa sampai kat rumah tu, Aidil ni bertanyalah dengan ayah dia ni kan. Ayah, apa yang patut kita buat? Patutnya kita buat ni sekarang ni macam ni kan. Kamu dah ajak dah nenek kamu tu ke hospital. Macam tu ayah Aidil cakap. Dah, nenek tak nak, nenek berkeras tak nak ke hospital. Nenek kata nenek tahu apa penyakit dia. Macam ni lah. Esok pagi-pagi sementara ni malam ni kita sama-sama baca Yasin. Ainun, Aidil, awak pun sekali, tak terlepas saya, kita sama-sama baca Yasin untuk Mak Isah ni. Macam tu. Jadi sementara tu kita nunggulah Mak Isah ni. Besok kita cari, kita pergi ambil Hajah Aminah dibawa ke sini. Jadi mereka pun bacalah Yasin, bergile-gile baca Yasin sama-sama sampailah waktu subuh. Jadi ayah Aidil ni, ayah Aidil, mak Aidil, Ainun ni, semua tu solat bersama-sama. Masa tu lah Mak Isah ni dia sedar, dia minta untuk tolong dia ambil wudu, untuk orang kata bantu dia lah apa yang patut dia nak solat juga. Walaupun dia dalam keadaan dah sakit, dah tak mampu, dia tetap nak solat juga. Dia tak kira lah, dia kata kan. Jadi sama-samalah mereka ni solat berjemaah. Sampailah habis solat, ayah Aidil ni bagi tahu dekat Aidil, nanti bila dah cerah tanah nanti kamu pergi panggilkan imam. Sementara tu ayah dengan mak ni akan pergi rumah Hajah. Ayah dengan mak akan bawa Hajah datang sini. Jadi bila dah cerah tanah, sama-samalah mereka buat apa yang mereka rancangkan selepas subuh tu. Jadi masing-masing pergilah ambil Hajah Aminah, ambil Tok Imam. Jadi masing-masing bawalah ke rumah tu. Ni bila sampai dekat rumah tu, masa itulah berlakunya perbincangan di antara mereka. Okey, sementara tu Mak Isah menyedari semua tu tau. Mak Isah cuma mengikut saja apa yang semua orang nak buat. Jadinya Tok Imam pun bagilah cadangan. Apa kata kalau mulai daripada hari ni kamu ajak je orang surau, orang masjid ni datang bacakan Yasin selepas isyak untuk Mak Isah ni. Bukan je orang surau je tau. Kamu-kamu ni semua pun, Ainun, Aidil, kamu pun kena kerapkan bacakan Yasin untuk nenek kamu ni. Jadi ya dalam duk ya macam tu. Jadi Aidil ni dia berbincang dengan Ainun ni untuk panggil orang masjid surau ni untuk baca Yasin. Mereka bersetuju. Buatlah apa saja, janji boleh bantu nenek Isah, mana Mak Isah ni. Jadi masa itulah orang kata nenek Isah ni dia semakin tenat sakit dia tau. Masa tu ayah Aidil ni dia terpandang Mak Isah ni macam bernafas tercungap-cungap sementara Tok Imam tengah berbincang dengan yang lain-lain. Ayah Aidil ni dia memati pada Mak Isah. Dia nampak Mak Isah tercungap-cungap, dia rasa tak sedar hati.
Dia pergi jumpa dengan Aidil. Dia cakap dengan Aidil, ayah rasalah nenek kamu ni dah tenat sangat ni. Macam tu. Ada baiknya kalau kamu telefon anak-anak dia yang tinggal dekat Perak tu. Mana anak menantu dia yang tinggal dekat Perak. Kamu telefon lah, suruh balik. Lepas tu, ayah rasalah kan, kita ni dah kena baca Yasin sampai orang kata menunggu sambil menunggu ni, dah tak nak tinggal lah ni. Macam tu. Jadi Ainun ni dia mendengar tau. Bila dia mendengar, air mata mula mengalir dekat pipi dia ni, jatuh ke pipi merah cantik dia ni. Dia mula menangis sesak-sesak. Lepas tu ayah Aidil cakap, Ainun, kamu kena bersedia dengan apa pun yang berlaku lepas ni. Sebab ayah tengok nenek kamu ni macam tu. Dapat rasakan lah nenek tu macam sakit, dia pun dah lain macam tu kan. Jadi Ainun ni diminta untuk tolong ajar nenek dia ni untuk sebut Allah, untuk sebut kalimah Allah, untuk istighfar macam tu, untuk selawat kata Nabi, apa je yang Mak Isah ni mampu untuk sebut. Jadi itulah tugas untuk Ainun. Sementara Tok Imam ni dengan Hajah Aminah ni dan Aidil sekali dengan ayah Aidil dengan Mak Aidil ni berbincang apa yang kita nak buat sebenarnya ni. Jadi Tok Imam cakap, kalau tengok kepada ciri-ciri Mak Isah ni macam ada yang tersangkut. Tersangkut tu maksudnya ada yang tak lepas tau. Sebab Mak Isah ni dia ambil pendamping. Jadi pendamping tu tak nak tinggalkan dia, senang cakap saka tu tak nak tinggalkan dia. Jadinya apa yang mereka perlu buat, bantu Mak Isah ni untuk buang saka tu. Bukan buang dia, untuk putuskan hubungan dia dengan saka dia tu. Jadi berbincanglah dia. Sementara tu Tok Imam minta panggilkan Ainun. Jadi Ainun dipanggil lah. Dia pergi jumpa Tok Imam. Jadi Ainun ni dimaklumkan oleh Tok Imam. Macam ni lah Ainun kata, kita kalau nak bantu dengan Mak Isah ni, kita kena bantu dia untuk pisahkan dia dengan apa yang dah diambil ni. Jadi kemungkinan untuk apa-apa pun berlaku pada Mak Isah ni akan berlaku. Jadi Ainun ni kena bersedia. Jadi Ainun pun dengan air mata cakap, tak apa Tok Imam, tak apa, saya reda, saya sedia lepaskan nenek. Macam tu lah kan. Sebab dia tengok nenek dia dah seksa sangat. Sementara malam tu Tok Imam dengan Hajah Aminah mintakan Aidil dengan ahli keluarga dia tu bacakan Yasin tanpa henti. Okey, selesai perbincangan tu mereka balik kan. Mereka balik malam tu. Malam semasa orang kata sebelum baca Yasin daripada orang masjid surau tu jalankan, maksudnya baca Yasin tu akan dijalankan keesokannya. Di malam sebelum tu, lembaga tu macam tahu dia mengamuk, dia orang kata menghempuk-hempuk rumah macam tu. Dia mencakar-cakar rumah macam biasalah. Dia pun menangis-nangis dekat belakang rumah macam meminta agar jangan dipisahkan dia dengan Mak Isah ni. Lepas tu dia mengilai-ngilai macam tu, tak tentu hala macam tu tau. Jadinya gangguan tu menyebabkan Ainun, Aidil, mak Ainun sendiri dengan ayah Aidil sendiri tak henti-henti membacakan surah Yasin, ayat kursi juga pada malam tu. Jadinya keesokan harinya Aidil ni cepat-cepat pergi ambil Hajah Aminah lagi, bawa ke rumah tu. Hajah Aminah ni dia kan ustazah mengaji apa semua-semua, tak ke mengganggu tugas Hajah Aminah. Jadi Hajah Aminah cakap tak apa, kita mudahkan orang, insya-Allah Allah akan permudahkan untuk kita. Macam tu. Jadinya berlakulah proses di mana Hajah Aminah cuba untuk ruqyahkan kepada Mak Isah ni. Jadi Hajah Aminah membacakan ayat Al-Quran. Hajah Aminah meneruskan dengan membaca hujung-hujung surah Al-Baqarah. Meneruskan lagi dengan membaca surah Al-Jin untuk cuba membantu Mak Isah ni. Tapi kan Hajah Aminah tak mampu juga untuk memisahkan Mak Isah ni dengan pendamping dia. Sebab pendamping dia macam ada sebati dengan dia. Sebab Mak Isah ni ambil pendamping tu daripada muda.
Jadi dah biasa sampai ke tua. Jadi benda tu memang susah untuk dilepaskan. Jadi Ajah Aminah ni pun bagi tahu dekat Aidil. Lepas tu dia berfikir, dia bagi tahu kat Aidil, Aidil, ada ke kamu pergi belikan barang-barang untuk kita masak, untuk dijamu kepada orang-orang masjid, orang surau malam ni. Jadi Aidil cakap, belum lagi Hajah, belum lagi. Jadi macam ni lah, kamu bawalah Hajah ni pergi, biar Hajah teman kamu lah, tolong kamu pergi ke pasar. Jadi Hajah ni dia cuba mengalihkan perhatian benda-benda tu. Maknanya Mak Isah ni daripada terus untuk tercungak-cungak keletihan macam tu kan, jadi dia cuba berfikir apa cara yang dia boleh bantu Mak Isah ni. Sementara pergi ke pasar tu, Hajah Aminah dia bersembang dengan Aidil. Dia bagi cadangan, macam ni lah Aidil, Hajah tak boleh nak bantu kamu sejauh yang mungkin, memang tak boleh. Hajah tak mampu, Hajah cakap terus terang. Jadi Hajah cadangkan kamu jumpa dengan Tok Imam. Setahu Hajah, Tok Imam ni orangnya penuh dengan ilmu yang lebih baik daripada Hajah. Tok Imam ni pernah lalui benda macam ni. Dia pernah tolong tahu perkara macam ni sebelum ni. Jadi kamu jumpa dengan Tok Imam, kamu bawa Tok Imam. Tak pun macam ni, lepas pada bacaan Yasin, lepas Isyak ni, kamu jumpa Tok Imam, kamu sembang dengan Tok Imam. Boleh kan? Jadi sementara tu Hajah minta lah selepas pergi pasar tu, dia nak balik kejap. Dia nak balik kejap untuk bersihkan diri dia, untuk mandi, untuk solat dengan selesa apa semua kan. Jadi selepas tu Hajah pun datang balik lah petang tu untuk tolong-tolong memasak apa semua. Sebab Ainun pun dengan Mak Ainun je. Sementara sebenarnya jarak rumah Mak Isah dengan jiran-jiran jauh. Lagipun mereka tak nak lah perkara ni diketahui oleh jiran-jiran. Orang kata takut dibawa, takut ada yang membawa mulut. Jadinya mereka, Hajah Aminah ni pun membantulah Ainun memasak, menyedia semua. Mereka pun menunggulah sehingga bacaan Yasin dijalankan selepas ahli-ahli surau, ahli-ahli masjid tu selesai solat Isyak berjemaah di surau dan masjid masing-masing. Jadi selepas tu ramai-ramailah pergi ke rumah Mak Isah ni untuk buat bacaan Yasin kepada Mak Isah ni. Jadi masa tu Ainun dia ada sediakan satu botol besar air tu, yang dibuka tudung dia. Sementara masa bacaan Yasin tu, air tu diletak di tengah-tengah. Jadi air tu selepas tu digunakan untuk membasahkan tubuh Mak Isah ni, untuk bagi minum pada Mak Isah ni, bagi mengurangkan bebanan yang Mak Isah tanggung. Tahu bebanan dengan benda tu. Kalau kata Mak Isah menatang, dia punya nak marah sangat. Jadinya masa air tu, air bacaan Yasin tu dilap pada Mak Isah. Mak Isah cakap apa tahu dekat Ainun? Nun, perlahanlah sikit Nun. Sakit Nun. Panaslah Nun. Perlahanlah sikit Nun. Macam tu. Jadi Ainun cakap, sabarlah nenek. Sikit je lagi nenek. Lepas ni nenek okey lah, macam tu. Sementara mereka ni bersembang-sembang semua, nenek pun cakap lagi, Nun, nenek ni tak solat lagi Nun, Isyak Nun, kau tolong nenek boleh? Macam tu, dalam keadaan yang dah terlalu lemah, kau tolong nenek ya Nun. Jadi bila Mak Aidil ni tengok Ainun ni nak buat kesorangan, Mak Aidil pun bantulah untuk ambilkan wuduk kepada Mak Isah, untuk tunggu atau bantu untuk bagi peluang Mak Isah ni solat. Sementara tu Mak Isah ni dia Hajah Aminah ni masih berada berdekatan dengan Mak Isah. Mak Isah sempat ucapkan terima kasih kepada Hajah Aminah ni, kepada Ainun, kepada Mak Ainun, sambil tersenyum tau korang selepas solat Isyak tau. Sambil tersenyum, Mak Isah ni sempat pesan kepada Aidil. Masa tu dia panggil Aidil, sementara Tok Imam ni masih lagi bersembang dengan ayah Aidil kan. Jadi dia panggil Aidil, dia pesan kepada Aidil malam tu tau. Dia cakap, Dil, kau dengar cakap nenek ni, kalau benda tu menuntut pewaris, kau jangan layankan. Kau biarkan. Apa nak jadi kat nenek, biarkan. Kau jangan ikutkan benda tu. Jadi Nun, nenek nak pesan dekat Ainun ni, Ainun kesian macam mana kat nenek sekalipun. Ainun janji dengan nenek, Ainun jangan ambil benda tu. Jangan nak diwaris-wariskan benda tu lagi Ainun.
Nenek buat semua ni sebab nenek sayangkan Ainun. Nenek tak nak Ainun menyambung benda ni. Jadi mendengar rintihan daripada nenek tu, Ainun pun mengiyakan. Dia mengiyakan. Ya nenek, Ainun janji. Jadi Mak Esah ni dengan air mata minta maaf. Sorang-sorang minta maaf. Macam pelik kan. Di dalam keadaan dia minta maaf tu, korang bayangkanlah, masa tu kan baru lepas baca Yasin semua, ada suara seperti orang kata bunyi. Dia tulis macam ni, bunyi seperti gajah yang memusing-musing keliling rumah. Macam mana nak cakap bunyi apa bunyi gajah yang musing. Dia punya kekuatan, maksudnya bunyi tu seolah-olah macam tu lah kan. Lepas tu bunyi suara perempuan yang menangis-nangis, sementara Tok Imam tu Kumat Kamit baca apa yang patut, sehinggalah suara tu menghilang korang. Jadinya bila keadaan dah jadi macam tu, Tok Imam Aidil ni dia ikut nasihat daripada Hajah Aminah ni. Dia jumpa dengan Tok Imam semula. Sebelum Tok Imam balik, dia minta tolong dengan Tok Imam. Dia ceritakan pada Tok Imam. Jadi Tok Imam ni dia dah dapat rasa benda ni, dia dah tahu benda ni. Tapi itulah, dengan dia akan cuba insya-Allah. Dia cakap macam ni lah, kita cuba ikhtiarkan esok, macam tu kan. Jadi sementara tu kita balik macam biasalah. Jangan tinggalkan nenek kamu. Sentiasakan bacakan Yasin untuk dia, sentiasa temankan dia. Jadi malam tu Mak Aidil, Ayah Aidil pun temankan bersama-sama dekat rumah Mak Esah tu. Alhamdulillah, malam tu selepas pada Mak Esah tu minum Yasin apa semua, tak ada gangguan. Untuk malam tu tak ada gangguan apa-apa pun. Malah Mak Esah ni tersenyum aja. Pelik kan. Jadi sehinggalah pada keesokan harinya, pagi esoknya, malam tu kan Aidil dah hantarkan Hajah Aminah. Hajah Aminah tak tidur lah kat situ. Jadi keesokan harinya Aidil pun sekali lagi pergi ambil Hajah Aminah. Sekali lagi orang kata ayah Aidil menjemput Tok Imam ni datang balik kat rumah ni apa semua kan. Masa tu Tok Imam tanya kepada Mak Esah ni, macam ni lah dia nak buat. Maksudnya Tok Imam ni nak cuba membantu Mak Esah, nak bantu buang saka tu, pisahkan Mak Esah dengan pendamping tu. Jadi Tok Imam ni minta izin dengan Mak Esah dulu. Di masa tu Mak Esah dah bersedia. Mak Esah cakap, bolehlah, kita boleh mulakan, buatlah apa yang nak dibuat. Kata Mak Esah ikut je, macam tu. Jadi Mak Esah pun orang kata merelakan untuk proses tu. Jadi masa tu keadaan Mak Esah agak orang kata keletihan. Yelah, tidur pun tak cukup, fikiran pun terganggu semua kan, apa semua diganggu macam-macam. Jadi Mak Esah macam tu, dia nafas dia memang dah tercungap-cungap. Sementara tu Mak Esah sempat orang kata melurut kepala Ainun tau. Melurut bagi tahu, nenek sayang kamu tau. Din, kau jagalah dengan Ainun baik-baik. Ya nenek, apa semua kan. Jadi Ainun ni berada jauh sikit pada nenek. Dan Tok Imam pun minta bantuan daripada Hajah Aminah untuk berada di sisi Mak Esah masa tu. Jadi jadi Tok Imam pun dia memulakan membaca ayat Al-Quran, membaca apa yang dipelajari dia untuk menangani belaan macam ni, menangani saka macam ni. Jadi apabila dibacakan apa yang sepatutnya, di masa tu korang, keadaan di sekeliling rumah tu tiba-tiba macam didatangi dengan satu angin yang sangat kuat. Masa tu jugalah tingkap rumah Mak Esah ni terbuka terkatup sendiri, tahu tak. Masa tu jugalah bumbung rumah ni macam diterjah macam tu. Jadi Tok Imam pesan kepada sekeliling, kepada yang ada dekat situ, abaikan apa pun yang kamu semua tengok, abaikan apa pun yang kamu semua dengar. Jadi semua terdiam. Sementara Ainun ni dia dah tak tahan dengan bunyi macam tu semua. Dia dibawa ke dalam bilik oleh Aidil. Aidil kata duduk dalam bilik, jangan tengok semua ni. Jadinya
Tok Imam pun meneruskan juga usaha dia, sehingga kan pintu rumah kedekung-kedekang terbuka, tingkap terbuka. Sementara angin semakin kuat, dan masa itulah Tok Imam ni dah merasakan dah tak ada cara lain dah boleh buat. Tok Imam panggil Aidil, kira memanggil dengan isyarat tangan pada Aidil, membisikkan kepada Aidil supaya pergi jemput seseorang. Jadi Aidil pun cepat. Kau kena cepat, Aidil. Kau jangan tangguh-tangguh, walaupun sesaat dua saat, kau kena cepat. Jadi Aidil cepat-cepat pergi dapatkan salah seorang penduduk kat kawasan tersebut yang dikenali sebagai Mat. Jadi Mat ni segera dibawa ke rumah tu tau. Dibawa ke situ. Jadi Tok Imam pun bagi tahu pada Mat, Mat, sekarang ni kamu cepat-cepat pergi buka bumbung tu, Mat. Kamu buka 7 bumbung tu, Mat. Maknanya 7 atap tu kamu buka cepat-cepat. Jangan dipikir-pikir lagi. Dalam keadaan cemas, kelang kabut macam tu, Mat pun tak ada pilihan, dia jawab, baik Tok Haji. Sebab Mat biasa panggil Tok Imam ni Tok Haji. Baik Tok Haji. Jadi Mat ni pun panjatlah bumbung tu. Dia pun buka lah bumbung tu sebanyak 7 keping tau. Buka betul-betul orang kata menghadap kepada Mak Isah ni. Jadi bila Mat tu turun, dah selamat keadaan nak, barulah Tok Imam tu cakap, yang lain-lain jangan berhenti baca Yasin. Yang lain-lain teruskan baca Yasin. Tolong Mak Isah ni, macam tu kan. Jadi masing-masing yang mana boleh baca Yasin, baca Yasin. Sementara masa Mat dah turun ke bawah tu, Tok Imam menjerit pada Mat, Mat, sekarang Mat, laungkan azan sekarang. Macam tu. Jadi Mat tu pun laungkanlah azan pada masa tu. Tok Imam dah nampak Mak Isah ni dah orang kata dah tercungak-cungak betul. Jadinya masa tu jugalah Tok Imam minta, Hajah sekarang tolong ajar Mak Isah ni untuk mengucap syahadah, macam tu. Jadi Hajah pun buat tugas dia. Maksudnya dia sendiri tahu, terus pergi bisikkan kepada Mak Isah ni untuk mengucap syahadah. Alhamdulillah, masa tu dalam keadaan kelang kabut, walaupun dalam keadaan kata sukar untuk mengucap syahadah, Mak Isah mampu menyebut la ilaha illallah masa tu. Alhamdulillah. Jadi Hajah Aminah cakap alhamdulillah. Selepas je Mak Isah ni menyebut la ilaha illallah, masa tu jugalah Hajah Aminah ni dia tengok Mak Isah ni dah senyap. Macam mana dah senyap? Maksudnya Hajah Aminah bagi tahu pada Tok Imam, Mak Isah dah tak ada. Mak Isah dah pun meninggal, macam tu. Jadi Tok Imam pun cakap alhamdulillah sempat Mak Isah untuk mengucap syahadah. Itu kira rezeki Mak Isah. Maksudnya untuk ujian dia masih sebut la ilaha illallah. Untuk kali tu. Jadinya selesailah apa yang orang kata dilalui oleh Mak Isah. Betapa sukarnya Mak Isah. Ini yang akak cerita. Tapi kalaulah kisahnya adalah kisah benar, yang betul-betul benar, yang seperti yang diceritakan, maknanya kita boleh bayang tak betapa seksanya untuk Mak Isah lalui saat macam ni. Jadi korang, moral dia, janganlah kita buat benda-benda yang boleh memudaratkan kita macam ni. Ini adalah pengajaran besar untuk kita. Jadinya selepas pada Mak Isah ni dah selesai, dah orang kata terkujur tubuhnya yang dah tak ditemani oleh rohnya. Masa itulah suara-suara yang tadi bunyi macam gajah lah, suara-suara yang orang kata masa angin tengah melintang kuat apa semua, sementara tingkap-tingkap yang gudung gadang macam tu semua tu berhenti serta-merta. Lepas tu suara tu menghilang entah ke mana. Jadinya keadaan masa tu menjadi semakin pulih. Sementara tu bila mereka melihat sekeliling rumah tu dah macam rumah yang dilanda ribut tau.
barang-barang pun habis, dah bercampak sana sini, dah ke sana ke sini, aku semua dah tak terurus dah rumah tu. Sementara tu kedengaran bunyi salam daripada bahagian bawah, maknanya daripada hadapan rumah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Cuba teka siapa yang sampai. Okey, dalam saat macam tu, hujung macam tu, yang sampai adalah mak ayah Ainun, iaitu anak dan menantu Mak Isah. Mereka sampai dalam keadaan yang Mak Isah ni memang dah tak bernyawa macam tu. Sementara tu anak Mak Isah ni, Nora ni, terpa kepada Mak Isah, datang minta maaf dengan Mak Isah apa semua, datang untuk meratapi pemergian Mak Isah ni. Sementara tu Tok Imam cakap tak perlulah nak ditangisi apa-apa, semua dah selesai. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang, kita kata tunaikanlah kewajipan kita untuk selesaikan jenazah ni. Kita akan mandikan, kafankan macam biasa, dan kita akan bumikan. Korang, untuk pengetahuan korang, katanya wajah Mak Isah masa dimandikan sangat bersih. Jadinya masa nak dikafankan, masa nak dikebumikan, semuanya berjalan dengan lancar, tanpa sebarang gangguan. Semuanya dijalankan dengan lancar korang. Dan sehingga hari tu, selepas itulah maksudnya, dikatakan rumah Mak Isah ni tidak lagi dikunjungi oleh sesiapa tau. Sementara tu Aidil dan Ainun telah berpindah ke rumah yang dijadikan hadiah, maksudnya yang diberikan oleh ayah Aidil sebagai hadiah perkahwinan mereka. Jadi mereka pun berpindah ke rumah baru tersebut. Sementara rumah Mak Isah ni semakin hari semakin, orang kata, semakin tak kuat dah macam tu. Dan dikatakan pohon jejawi yang berada di belakang rumah Mak Isah dekat dapur tu tumbang menimpa rumah tersebut sehingga rumah tu roboh. Kemudian Ainun dengan Aidil ni datang melawat rumah tu, dan di situlah Ainun ni mula teringatkan kenangan dia dengan arwah Mak Isah ni. Walaupun Mak Isah macam tu, Mak Isah tetap menjaga Ainun dengan sangat baik. Pada Ainun lah dengan sangat baik, dan Mak Isah sangat menyayangi dia. Setakat ini saja cerita akak untuk kali ni, dan akak minta maaf kerana cerita ni masih juga panjang. Jadinya korang, apa yang baik kita jadikan tauladan, apa yang buruk kita jadikan sempadan. Kita jangan ikut. Cerita ni dia banyak pengajaran. Pertama, kita tahu apa yang syirik, apa yang khurafat, kita jangan buat. Yang kedua, kita kena hormati orang tua seperti mana yang Aidil buat. Walaupun Mak Isah tu, macam Mak Isah cakap, dia masih lagi menghormati Mak Isah. Jadi kita sebagai muda kena sentiasa menghormati yang tua. Dan kita kena beri peluang kepada orang yang seburuk-buruk kita rasa macam ni. Kita rasa, tapi keinginan dia untuk bertaubat, inilah peluang kita untuk membantu. Tambah pula kita ataupun sesiapa yang ada ilmu, janganlah sesekali kita untuk memandang hina kepada orang-orang macam ni tau. Kita cuba bantu. Apa yang berlaku antara dia dengan Allah, itu adalah urusan mereka. Seperti yang Kak cakap, jika tiada ilmu, kita cari ilmu. Jika ada ilmu, kita akan jadi lebih baik. Terima kasih korang. Kalau korang ada cerita untuk dikongsikan dengan akak, korang boleh DM di Cengkeh Channel. Bye. Assalamualaikum.